nilai U pada di situ. Bila awak maksudnya macam point. Okay, faham. Lepas tu? Jadinya bila awak discretize, awak kan awak sebutan dalam I yang tadi. Jadi awak boleh excludekan I yang mana X sama dengan kosong dan I untuk X sama dengan 1. Okay. So dalam kes ni saya rasa I yang dia pertimbangkan adalah 0, 1, 2, 3. Tapi 0 dengan 3, bukan 3. Betul lah. 0 dengan 3. Tapi 0 dengan 3, kosong, 0. Betul lah dalam ayat awak ni kan. The boundary values are known as 0. Okay. Faham ke? Okay. Faham. Faham ke? Kalau tidak saya macam faham. Saya share lah screen saya kejap. Okay, kejap. Kita share balik. Okay, saya share sekejap je. Okay, dia kata persamaan awak, so hopefully boleh nampak Boleh. So sekarang ni kita tengah bincang pasal diffusion Oh sorry. Diffusion equation ataupun persamaan resapan. So kita ada, let's say yang paling simple tadi kan, saya pun tak perasan tadi. Saya rasa di macam ni kot. D lebih kurang lah. Okay, kemudian dia kata U kosong sama dengan U 1 sama kosong. So ada domain awak. Domain maksud saya domain pada spatial domain lah. Okay, iaitu X saja, ruang saja, bukan temporal ataupun time punya domain. So sini X daripada 0 ke 1. Kita boleh discretizekan dia. Kalau kita nak. Yang tengah-tengah ni banyak-banyak lah kan. Kita nak. So di sini let's say ni adalah I sama dengan 0, I sama dengan 1. Yang kat sini sampailah kat sini I sama dengan tadi NX NX minus 1 bukan? NX je. NX kot. Yang ni tadi kenapa pula dia hilang ni? So yang ni adalah I, of course lah, ni adalah NX tolak 1. So dalam kes ni, ni adalah I ni adalah index. Okay, jadi penyelesaian apa? Penyelesaian ataupun solution maksudnya adalah apa? Solution adalah U. Itu yang kita nak cari. So bila kita solve this differential equation, maksudnya dengan kata lain, bila solve maksudnya kena dapatkan U. Okay, jadinya solution pada sini tak perlu cari. Sebab kita dah ada U kosong sama dengan kosong. Sini U1 sama dengan kosong. Tapi dalam bentuk indeks, U kosong sama dengan kosong. Yang ni adalah U n X ataupun U n X itu 3 kan? U3 sama dengan kosong. Jadi awak tak perlu cari dah. Bila awak discretize, awak punya tu, macam awak nak discretize let's say awak guna di sini kan, so awak ada U n I tolak U n I minus, sorry, ni tak ada, delta T, ni D depan dia jadi alpha alpha. So kat sini alpha, so sini pun jadi alpha. So kita guna macam tadi, macam kes siapa tadi, kawan awak tadi, sama, kita guna benda yang sama. So kat sini kita ada delta X square. So kat sini, okay, ini time step yang sama, N. Semua untuk N unknown. Yang kita assume known, yang ni saja known. So, which is kelakar lah kan. Sebab apa? Kita tahu satu, tapi kita nak anggarkan apa ni? Ni. Dan ni sebenarnya sama dengan ni kan? Kita tahu satu, kita nak anggarkan 3. Macam kelakar lah kan? Logik ke macam tu kan? Tapi sebenarnya kita tahu juga sebab kita ada boundary condition kan? So, sebenarnya banyak lagi yang kita tahu. Bukan setakat
titik tu. Jadinya kat sini awak boleh susun balik, tapi dengan kata lain, bila awak nak, kan awak akan tulis, kan kita ada I sama dengan kosong, Satu, dua, tiga. Tapi kosong dengan 3 tak payah dah. Sebab kosong dengan 3 dah ada dah. Ni. So awak buat I sama dengan 1. So bila I sama dengan 1, keseluruhan di sini akan jadi UN 1 tolak UN tolak 1 delta T. Selalunya begini je lah. So ni jadi 2 tolak 2N 1. Ni sorry, ni ditambah ni. Tambah UN kosong. Okay, delta X kuasa 2. Okay, so kat sini boleh teruskan lah. Kan selalunya kalau awak perasan dalam buku dia akan dah tulis warna hijau pula, saya pun leka ni. So tak apalah, boleh faham lah. Selalu dia akan gantikan dengan something lah, lambda ke, supaya senang tulis. Sebab ni adalah constant. Okay. Awak kat atas darat ni bahagi ni kuasa 2. So yang ni adalah kena buat kurungan lah sebab yang ni darabkan semua kan. Jadi kat sini yang ini dia darabkan delta T both side both side ataupun yang kata lain kita macam darab silang lah. Okay. Jadinya dekat sini awak boleh manipulate sekejap ya. So saya gunakan lambda. So kat sini awak ada di sini saya ingat awak ada 1 tambah 2 lambda UN 1 tolak dekat sini sekejap. Awak ada negatif, awak ada negatif lambda adalah constant yang ni. So awak ada UN 2 tambah 1 tambah 2 lambda UN 1 tolak lambda UN kosong sama dengan UN 1 I. Okay, so yang ni ni kesemuanya unknown. Yang ni known. Ya, awak tahu benda tu. Contohnya, kenapa saya kata macam mana saya boleh yakin yang kita tahu kan? Sebab contohnya, let's say kita ambil N sama dengan 1. Okay. So bila N sama dengan 1, awak dapat negatif lambda U12 tambah 1 tambah 2 lambda U11 tolak lambda U10 sama dengan U01. So ni boleh dapat daripada initial condition. Okay. Jadinya, tapi ni untuk case NX sama dengan 3. I sama dengan 1. Nanti I sama dengan 2 pun, ini kan, pun ada macam tu juga. Okay. Jadinya, apa saya nak cakap, apa tadi soalan awak? Sorry, saya lupa. Apa tadi soalan saya pun lupa. Okay, kenapa macam mula saya tanya kenapa U not kuasa N dengan U3 kuasa N yang so kita tahu tu kosong. Itu adalah sebab boundary condition dia. Maksudnya kalau kita nak tulis tu kita kena andaikan boundary condition kan? Selalunya tak perlu andaikan pun. Selalunya dia akan bagi tahu. Tadi dia bagi tahu kan. So just ikut je. Okay. Tapi macam ni lah. Kemudian awak proceed dengan cara macam ni. Ni untuk I sama dengan 1. Okay. Pasal nanti kita kena buat untuk I sama dengan 2. Atau I sama dengan 2. Yang ni sebenarnya boleh abaikan. Ni saya bagi contoh bila N sama dengan 1. Sebabnya awak akan pertimbangkan macam ni. Ibarat awak ada looping. Kalau awak ada looping, maksudnya awak akan buat for loop. Let's say N daripada 1 sampai let's say M. Kemudian awak ada satu lagi looping for I daripada 1 sampai NX tolak 1.
Ni pun tolak 1. Maksudnya awak akan settlekan yang dalam dulu, baru dah habis yang dalam ni sampai n x = 1, baru awak increment n sama dengan 2. Ingat tak belajar C++ dulu? Okay. Maksudnya kalau ibaratnya kalau awak ada macam ni domain awak, ni adalah arah X, ni adalah arah Y, yang mana let's say ni adalah I minus 1, I plus 1, ini adalah J minus 1, ni J minus 2 terpulang lah, ni J plus 1. Awak akan selesaikan, maksudnya yang sini, poin-poin di sini awak tahu dah daripada boundary condition. Okay, ni semua non value. Yang di sini pun non. Sebab ni, let's say kalau let's say ni sama kosong lah, kosong. Ni semua tahu. Jadinya, sekarang ni tugas awak nak cari yang ni. Awak selesaikan, awak dapat yang ni. Nanti bila dah ada yang ni, awak boleh cari yang next pula. So, awak akan cari yang ni pula. Dengan cara bila awak selesaikan matrix tu, macam ni, awak selesaikan, kan? Awak akan, tak salah macam mana kan? Awak akan dapat ini adalah titik di sini. Maksudnya, maksudnya kat sini adalah bila walaupun di sini ada 3 titik, tak bermaksud awak perlu selesaikan 3 kali. Awak perlu gunakan persamaan serentak sahaja, iaitu dalam bentuk matrix. Bila awak selesaikan matrix ni, awak akan dapat terus 3. Kan, awak akan dapat, let's say kat sini, awak akan dapat X I minus 1, contohlah, pada titik J tolak 1, contohnya. Awak akan dapat terus I dan I plus 1. Awak akan dapat macam itulah. Okay, faham. Jadi macam dia awak matching ke atas. Itulah maksudnya matching tu. Okay. Awak selesaikan satu persatu. Tapi ni awak dah tahu daripada boundary condition 2 ni. Yang bawah ni pun awak dah tahu kan. Bottom points pun awak dah tahu penyelesaiannya, sebab itu penyelesaiannya diberi oleh initial condition. Okay. Sorry. Okay, faham. Okay, ada apa-apa lagi ke? Lepas tu, saya bercadang untuk kaedah berangka ni nak buat forward dengan backward lah untuk kaedah lelaran tu. Maksudnya saya akan buat sampai kaedah lelaran tu. Kalau ikut senior pun buat kaedah yang sama. Maksudnya kaedah eksplisit dengan implisit. Tapi guna kaedah sama jugalah, forward dengan backward juga. Tak apa ke? Maksudnya macam cuma saya nanti akan tambah dekat kaedah lelaran tu. Sebab saya ingat beza awak dengan sini tu, sebab sini tu dia tak buat kaedah lelaran kan, betul tak? Macam awak nak guna kaedah lelaran. Maksudnya perbezaan awak dengan kerja awak dengan kerja dia adalah pada peringkat hujung tu, macam mana nak selesaikan matrix tu. Betul tak? Betul. Nampak macam kecil lah kan, just sama bezanya pada hujung, tapi tak macam tu sebenarnya, sebab bukan mudah lah. Kalau mudah baik sini tu dah buat lah kan. Faham. Masa yang, bukanlah saya kata sini tu tak buat kerja, tapi dia seorang pelajar yang bagus lah, yang cemerlang bagi saya lah. Cuma masa yang diperuntukkan tu untuk dia, boleh bayangkan dia explore benda-benda tu sampailah dia dapat apa yang dia buat tu kan, dengan kaedah analitik lagi, memang sangat lama lah. Jadinya untuk dia tambah lagi dengan kaedah lelaran ni, saya ingat tak sempat kot untuk dia. That's why saya boleh tak apalah, guna je lah. Macam saya cakap ni, guna je kaedah yang kita kata function yang ada dalam Python. Okay. Kalau macam kaedah analitik kan, macam sini tu dia buat 2 kaedah. Separation variable dengan apa nama lagi satu? Laplace. Maksudnya Fourier transform. Fourier transform. Kaedah apa dengan satu lagi? Fourier transform. Saya tak ingat lah. Laplace kan? Sekejap. Saya tengok balik.
Kaedah penjelmaan Laplace dengan separation variable. Oh, Laplace transformation. Okay, sorry. Tadi kan saya cakap pasal Laplace equation. So, Laplace transform. Okay, saya pun blur. Okay, betul. Lepas tu? Lepas tu, saya kena buat 2 kaedah analitik juga ke? Maksudnya Tak saya semestinya. tak semestinya. Macam sebab mungkin awak boleh cakap perbezaan awak dengan dia punya kaedah ataupun kerja awak dengan dia, awak buat kaedah lalaran tu kan, jadinya awak cuma perlu bandingkannya kaedah lalaran tu dengan dengan mana-mana kaedah berangka ataupun penyelesaian analitik, saya rasa lah. Itu maksudnya perbezaan tu nanti kat hujung-hujung lah kan? Bila dah buat dua-dua kaedah analitik dengan berangka. Okay. Oh, maksudnya sekarang ni awak akan buat kaedah analitik juga kan? Macam mana? Bukan doktor kata buat kaedah analitik juga ke? Kalau maksud saya kalau awak nak buat, sebabnya kaedah analitik tu awak hanya perlu, awak boleh tiru je lah yang sini tu punya kan, betul tak? Kan? Tak, kalau maksudnya kalau saya nak buat kaedah analitik, saya tak faham. Maksudnya macam mana? Maksudnya kalau saya ingat kalau lebih kepada pemahaman awak lah kot kaedah analitik tu. Untuk pemahaman awak, okay. Kalau boleh masukkan lah dalam tesis awak. Lepas tu nanti dekat hujung tu nanti saya akan bezakan lah kaedah. Sebab kalau tengok dalam nota contohnya kan, dalam nota nota PDE tu, sebenarnya soalan yang saya bagi file PDE, sebab dia ada banyak soalan kan, dalam soalan tu dah ada dah. Sekejap saya share. Sekejap. Hopefully boleh nampak sekejap ya, saya tengok. Ini kan, betul lah kot. Ini. Kalau lepas tu saya ingat saya bagi tahu kalau pelajar yang sini itulah. Okey, dia kata contohnya kat sini ni, lepas tu dia ada punya analytical solution tu dah ada. Jadinya boleh terus guna je sebenarnya. Awak tak perlu macam ni kan. Ni sorry. Kat sini kan. Katalah awak dah develop kod awak nanti. Okay, kemudian awak nak gunakan kod awak tu lah, iaitu penyelesaian ataupun kaedah berangka tu terhadap persamaan ni. Okay. Jadinya awak boleh bandingkan keputusan yang awak dapat dengan analytical ataupun actual solution kat sini. Boleh terus guna je. Tapi yang saya ingat yang senior tu, saya minta dia, saya tak ingat soalan mana yang dia pilih, dia kena tunjukkan macam mana dapat ni. Macam mana dapat solution kat sini. Macam itulah. Saya pun tak apa ingat sangat. Okay. Tapi dalam kes ni saya tak minta awak pun nak tunjukkan ni pun. Tapi kalau awak boleh buat lagi baguslah. Kan. Tak ada apa-apa yang menghalang awak untuk tunjukkan kat sini. Which is lagi bagus sebab awak dapat belajar banyak benda kan. Sebenarnya maksud saya kat sini awak boleh terus bandingkan keputusan berangka dengan kat sini kan. Senang je. Senang je nak guna ni, awak gantikan je bila x1 sama dengan kosong, t1 sama dengan kosong. So gantikan lah, nanti dapatlah x sama kosong, sin kosong dah sama kosong. T sama kosong dapat 1. So pada u00 sama dengan 1. Awak bandingkan numerical dapat tak 1. Lukis graf. Tentulah. Okay. Semua kat sini ada penyelesaian saya rasa, actual solution. Jadi awak tak perlu guna pun kaedah berangka tu. Kaedah analitik untuk cari. Okey, ni pun ada. Okey, actual solution. Sama juga yang macam tadi kawan awak Laplace atau Poisson. Pun ada juga sebenarnya actual solution diberikan. So kaedah analitik yang senior buat tu awak boleh faham. Kalau awak tak perlu nak derive balik lah. Awak tak perlu tunjukkan pun. Kan, cuma kalau awak nak buat tak ada masalah. Boleh je masukkan. Maksudnya? Sorry, kalau nak buat
Kan awak nak try, katalah awak pilih soalan B ni kan. Awak nak try dapatkan sampai dapat kat sini dan awak dapat kan. Awak cuba Itu untuk apa? Kaedah analitik ke? Macam kita nak try. kaedah analitik lah. Oh, okey. Awak nak buat, awak nak masukkan antithesis awak, tak ada masalah. Saya ingat lagi bernilai lah tesis awak kan. Awak boleh cakap yang awak cuba ni dapat. Oh, maksudnya okey. Maksudnya saya kena buktikan guna kaedah analitik, guna kaedah Branca macam tu. Lepas tu sorry. Awak tak perlu buktikan pun. Awak tak perlu buktikan, saya cakap kalau awak nak buat. Kalau tak nak buat pun tak apa, sebab fokus awak pada kaedah lelaran. Bukan pada kaedah analitik. Okey. Faham? Okey, nanti apa-apa nanti saya email doktor lah. Okey. Lain ada apa ni? Tak ada? Adiba tak ada? Tak ada dah kot. Kalau apa-apa nanti saya tanya doktor dekat email. Kadang-kadang masa sekarang ni saya faham. Nanti bila saya tengok balik saya tak faham. Okey, tak apa. Lupa nak tanya. Adiba tu yang maksudnya dari segi kalau tengok dari segi bagaimana dapat matrix tu macam mana? Ada masalah ke? Yang itu saya try cari dekat YouTube. Masih mencari lagi dekat YouTube. Macam mana nak buat. Kaedah beza terhingga tu sendiri. Contoh awak masih tak mana saya cakap tadilah contohnya daripada sini kan, daripada persamaan diffusion yang biasa lah sampailah dapat di sini, ada masalah tak? Kan? Ni just masuk I dengan J, yang ni kita gantikan. Ini bukan ni. Yang ni untuk belah kiri, ni untuk belah kanan. Tadi yang tu okey. Lepas tu nanti betul. Okey, lepas tu yang kena cari satu-satu kan Wij plus 1 ni. Untuk each I sampai dengan 1, 2 dan berapa tu. Okey, lepas tu nanti lepas dah cari semua tu sampai J ke berapa, lepas tu kita akan dapat kita akan susun sistem benda tu dalam kaedah matrik. Okey. Tapi saya macam tak faham macam mana nak masukkan tu dalam matrix A ni. Saya macam try carilah dekat YouTube tapi macam tak jumpa lagi. Sebabnya kat sini kalau dalam kes ni untuk setiap sebutan, untuk setiap equation contoh kat sini dia akan melibatkan 3 iaitu W00, W20, W10. So kalau kita susun saya ambil contoh yang ni lah sebab dia dah ada kan. So kalau saya susun dalam okay, sebab saya nampak begitu jadinya saya buat macam matrix W00, W10, W20 sampai seterusnya. Okay, so kat sini W00 ni katalah ni lambda. So saya tahu dia W00 dah lambda. Kemudian W20, so saya ada yang ni tengah ni adalah W10 iaitu di sini. So ni let's say ni adalah mu. So kemudian saya ada W20 darabkan dengan lambda.
Kemudian term lain tak ada, W30 sampailah let's say W, kita tak pasti, N kot. Macam ni. Jadi kena besarkan lagi. Yang lain ni sebab dalam persamaan ni hanya ni je yang ada dan W11 ni lah. Jadinya yang lain ni awak boleh letak kosong. Kosong. Kemudian belah kiri ni W11. Iaitu sini W11. Kod. Okay, jadi kalau awak darabkan balik, ni darab ni, tambah ni darab ni, tambah ni darab ni sama dengan W11. Macam betul tak? Sebenarnya atas ni ada lagi satu ni saya rasa. Ada satu entry lagi kat atas ni. Okey. Okey. Awak cuba tulis semula lah. Awak gantikan ni dengan mu ke supaya senang nampak. Awak boleh gantikan dengan mu sebab ataupun apa-apa constant sebab ni semua constant kan. Alpha, saya ingat semua constant. K, H semua adalah constant. Kemudian awak susun balik sampai awak dapat bentuk macam ni. Okay. So kat sini, of course lah, saya tak pasal. Ada dia punya matrix sama dengan right hand side iaitu nilai yang kita tahu. Okey. Okay. Okay, cuba baca lagi. Kalau tak faham nanti awak bagi tahu saya. Okey. Okay, terima kasih. Okay. So dah 2 orang. Okay, Adibah dan tadi Narikmal ke Afiq kan? Narikmal kan? So sekarang ni Aisyah boleh? Aisyah. Boleh doktor. Okey. Sekejap saya share screen. Okey. Boleh nampak ke doktor? Boleh. Okey. Okey, saya dah saya rasa saya dah faham steepest descent ni. Lepas tu saya cuma nak tahu betul tak ayat saya ni. Nak saya baca ke? Kaedah penurunan paling curam tu kan? Adalah lebih dikenali. Sekejap ya, saya tengok paling curam ni. Ke kadang-kadang dia orang ringkaskan lagi tercuram ke, saya pun tak pasti. Okey. Saya tengok sekejap. Tercuram. Okey, tak apa, nanti saya tukar semua. Steepest descent dia panggil penurunan tercuram ataupun turunan tercuram. Macam itulah. Turunan tercuram. Penurunan tercuram. Okey, so tercuram je lah, yang penurunan tu dah betul dah. Atau lebih dikenali dengan turun cerun, gradient descent, merupakan salah satu kaedah lelaran untuk mendapatkan minimum setempat sesuatu fungsi. Betul kan doktor? Kita nak dapatkan minimum apa nilai kot, nilai minimum macam tu kot. Okay. Apa setempat tu lokal Okey kot. Okey. Kaedah ni, back boleh. Kaedah ni dimulakan dengan membaca rangka segi menghampiri penyelesaian X. Langkah awal adalah kita perlu memilih arah di mana tu kena jarak kan, di mana tempat kan. F akan berkelangan dengan sangat cepat iaitu arah berlawanan dengan F prime lah. Maka kita akan dapat persamaan. Kalau awak tulis thesis ni kan, maka kita akan dapat persamaan ni, awak kena tunjukkan lah macam mana awak dapat ni. B tolak A X I ni kan. Yang ni. Kan, kalau buat kalau dalam penulisan lah kan. Okey, pasal
Sebelum tu kita perlu mengetahui beberapa definisi untuk kaedah ni. Relat. Ni lalat dengan residual berbeza kan? Saya kita fikir benda yang sama kan? Ralat adalah error lah kan? So ralat adalah perbezaan antara X iaitu penyelesaian sebenar dengan penyelesaian anggaran kan? Residual adalah perbezaan antara B iaitu right hand side dengan matrix AX. Betul? Okay. Kemudian ia boleh dianggap sebagai arah penggunaan paling curam. Sekejap ni saya nak tengok yang persamaan awal ni. So dekat sini RI kira-kira sampai AEI. Maksudnya ni menunjukkan perhubungan antara residual dengan ralat. So kena darabkan dengan E. Kemudian ia juga boleh dianggap sebagai arah penurunan paling curam. Tak apa teruskan. Okay. Pencarian garis adalah suatu prosedur yang memilih alfa untuk meminimumkan F sepanjang garis XI tambah 1. Alfa meminimumkan F apabila terbitan D over D alfa sama dengan kosong. Lepas tu kita guna chain rule, kita akan dapat ni. So macam mana kita nak dapat alfa? Kita gunakan persamaan yang kita kat atas tadi. Lepas tu saya dapat alfa. Okay. Lepas tu ni kita punya sterilization method. Lepas tu ni langkah saya buat. Sekejap, pergi ke slide sebelumnya tadi. Sama kan slide 6 dengan 7 kan? Cuma yang ni yang langkah saya kalau macam kita nak step by step. Macam pilih titik awal. Tapi tak payah pun Dr. yang ni. Boleh juga. Maksudnya nombor 6 tu untuk general I. Tapi kalau daripada I sama dengan kosong, pada slide nombor 7 tu lah kan, sampailah dapat sekejap so daripada maksudnya sedangkan 1/4 ni untuk dapatkan X1 kan, sebab I sama dengan kosong. Kemudian langkah kelima ni ulang balik untuk I yang seterusnya. Okay. Lepas tu saya ada jumpa, saya tengok juga contoh, salah. Contoh apa ni? Mana? Ni. Ni. Saya jumpa contoh, tapi yang ni dia bagi contoh F fungsi. Sebab dia saya cuba cari contoh untuk dia bagi matrix. Tapi tak jumpa. Tapi yang contoh yang ni dia guna kaedah sama je kan doktor? Cuma dia pakai F. Sekejap ni, boleh tengok soalan apa? Soalan asal dia macam tadi? Ni, minimize. Okay. Ni punya F lah kan? Fungsi. Cuma dia minimizekan. Dia bagi dalam bentuk fungsi, dia tak bagi dalam kuadratik. Apa metrik. Sekejap. Sekejap saya tengok. Steepest method. Example. Ni matrix. Ni adalah kita punya. Boleh ke pergi slide awak yang tadi, yang mula-mula tadi? Ni F dia lah kan tadi. Cuma ni dalam notation X bold kan, apa X general lah X, tapi X boleh jadi 3 dimensi juga kan. So yang tadi, yang slide yang kedua tadi,
ditunjuk dalam 3 dimensi dah kot. Tapi awak punya aim tak berubah kan? Awak nak selesaikan AX sama saya punya betul. So dalam kes ni tak berubah saya rasa. Yang ni dia just buat sekejap ya. Internet saya macam slow sikit. Sekejap. Next slide boleh ke? Tengok next slide ke. Okay, dia cari ni sama juga kot. Dia cari gradient. Lepas tu yang D ni R kita kan? Kejap. Boleh tak pergi slide yang awal tadi? Slide nombor 1. Sorry, yang slide mula-mula yang awak punya tadi. Yang awak tulis tu. Saya pun dah clear. Sekejap dia ada X sama dengan B. Sekejap ya. F akan berkangan dengan slide keempat, itu berlawanan dengan F. Next slide boleh? Next slide. Lagi. So F ni adalah A tolak BX lah kan? Jadinya dia tak tulis dalam maksudnya dia tak bagi kita AX sama dengan B lah, dia bagi kita dalam dia bagi Boleh pergi balik slide yang soalan tadi. Soalan tadi. Okey, ni sama, dia cari gradient. Cari gradient maksudnya dia bezakan terhadap X1, yang tengah-tengah bezakan terhadap X2, yang ni bezakan terhadap X3, dia dapat D. Kemudian dia dapat now we need to determine AO. So apa isu dia kat sini? Isu dia tak ada. Saya tunjuk kat doktor je. Saya jumpa example. So macam nak cari example lah kan. Sebab saya tak jumpa example untuk dia bagi soalan metrik. So saya jumpa yang ni, tapi tu saya tanya doktor sama je kan dia punya flow. Janji kita dapat penyelesaian dia. Patutnya tak ada masalah kan. Tapi kalau sekejap ya. Takkan tak ada example langsung. Itulah saya cari dia. Kejap. Tadi macam. Tapi sebenarnya awak boleh je tengok example yang ada dalam, contohnya ada kan itu awak ada bagi saya yang conjugate gradient method kan. Ada example kan. Awak boleh guna example yang sama. Awak tengok penyelesaian dia hampir tak? Rapat tak? Penyelesaian dia sama, maksudnya hampir-hampir ke? Itu maksudnya betul lah kot. Okay. So sekarang ni saya rasa steepest descent ni saya dah okey. Saya cuba nak fahamkan, nak ni balik kat conjugate gradient pula. Lepas tu saya nak buat perbezaan dia. Cuma sekarang ni saya nak fokus kat conjugate gradient lah pula, sebab yang sebelum ni memang saya fokus dekat steepest descent je kan. Satu lagi saya ingat apa yang awak kena tengok adalah awak kena baca Jacobi. Okey, tak ada masalah Jacobi semua kan. Satu lagi adalah macam mana awak tengok macam mana pengiraan perbandingan. Contohnya macam ni, kalau awak gunakan steepest descent, awak dapat satu solution dah nanti kan. Kemudian bagaimana dia nak tengok error dikira, macam tu. Okey. Kalau mungkin saya tak bagi awak kot ada bahan daripada buku Fast and Burden tu. Dia ada cerita pasal pengiraan error untuk, contohnya kalau macam ni, kalau kita ada let's say kita ada punya persamaan satu dimensi. Dan satu dimensi katalah solution. Doktor nak share screen ke? Tak. Boleh juga saya share screen. Okey. Katalah persamaan satu dimensi.
Tak kisahlah persamaan kuadratik ke linear ke kan. Let's say kita ada macam ni lah, x kuasa 2 tambah x, let's say tolak 1, saya pun tak pasti. Kan, ataupun tambah 2x, boleh ke? 1 tolak 2, macam ni. Tak kisahlah kan apa-apa pun kan. Satu persamaan kuadratik, itu penyelesaiannya let's say x sama dengan 1. Tapi awak nak guna kaedah lelaran. Sebenarnya kaedah lelaran ni bukan untuk matriks je. Kaedah lelaran ni mungkin awak dah belajar dalam kaedah berangka kan. Awak boleh guna bisection method ke, Newton-Raphson ke untuk awak selesaikan persamaan linear atau tak linear. Ingat tak? Root finding. Ingat. Root finding algorithm awak dah belajar dalam kaedah berangka saya rasa. Okey, contohnya Newton-Raphson, bisection, Euler lah apa benda tu kan. Okey, yang mana let's say kalau awak ada x tolak sin x contohnya sama kosong. So macam mana awak nak gunakan, so lebih kurang macam ni lah. Jadinya awak akan buat lelaran. Awak akan ulang banyak kali sampai jawapan ni converge. Jadi awak anggap akhirnya nanti awak let's say pada x sama dengan n awak dapat sekian. So ni adalah awak punya anggaran. Okey, jadi awak akan x ni, n ni awak akan bandingkan dengan x sama dengan 1. Kan? Let's say awak dapat 1.003. So kira agak hampir lah jawapannya kan, sebab yang jawapan sebenar lah 1, tapi awak dapat 1.003. Okay. Tapi dalam kes 2 dimensi macam mana? Kan, maksud saya kalau let's say awak ni adalah x yang sebenar kan, x1, x2, kemudian jawapan yang sebenarnya adalah 1, 1. So bila awak kira numerical, awak akan dapat lebih kurang lah 1.03 dengan 0.97. Kan, yang ni terlebih daripada yang ni terkurang. So adakah jawapan awak bagus? Kemudian awak guna let's say ni x1 kan, ni mungkin ni x steepest. Awak gunakan steepest gradient. Descent. Jadi awak guna Jacobi contohnya. Jacobi awak dapat 1.04, ini 1.06. Macam jauh. Jadinya macam mana awak nak kira error bila awak ada vektor, bila awak ada lebih daripada satu elemen. Kan? Maksudnya macam mana awak nak bandingkan, bukan nak kira error lah. So dalam keadaan kita how to compare methods kan. So that awak boleh so can decide mana satu yang lagi bagus. Which one is better? Which one is better? So kita tahu dalam theoretically kaedah superposition ni dia bagus, tapi dia kurang bagus berbanding dengan conjugate gradient. Macam mana kita nak tunjukkan? Okay, jadinya saya ingat ada dalam Profesor Benda, nanti saya forwardkan pada awak tentang ni. Kan, contohnya apa yang dia buat adalah dia akan bandingkan macam ni. Dia akan bandingkan norm lah. Dia macam distance lah, dia akan bandingkan distance. Kan? So ni adalah jawapan sebenar, yang ni adalah jawapan anggaran. So perbezaan untuk setiap komponen kuasa 2 cari punca. Maksudnya distance antara titik sebenar dengan titik anggaran. Ada yang diguna macam ni. Tapi sebenarnya lebih daripada ni, ada banyak lagi cara. So maksudnya doktor, nilai yang paling hampir dengan kosong tu yang paling bagus kan? Sepatutnya macam tu lah. Tapi dia ada pelbagai cara lagi lah. Nanti saya ada baca itu tapi saya lupa nak bagi ke awak kot. Okay, nanti try. Ada lagi yang bukan setakat digunakan ni, ada yang in fact dia tak gunakan kuasa 2 pun. Dia just dia ambil absolute value je. Macam ni. Tak ada kuasa 2 pun. Dia just tambahkan absolute value. Begitulah. Okay. Ada banyak lagi. Kiranya doktor, kalau macam saya ambil je satu contoh, so saya buat je kaedah untuk katakan bisection 1, lepas tu steepest descent, lepas tu conjugate gradient. So nanti saya comparekan. Macam tu kan? Okay, soalan tu saya ambil mana pun tak apalah, tak kisahkan. Soalan tu mungkin kalau boleh
Mungkin try 2 dimensi. 2D. 2D iaitu try 3D ke kalau ada. Saya tak pasti 4D ada ke tak sebab mungkin 4D besar sangat. Tapi tak tahu kalau ada lagi bagus sebenarnya kan. Okay. Alright. Okay. Saya nak tanya apa? Tapi sebenarnya tujuan saya ingat ialah sambil memahamkan benda-benda ni. Satu lagi adalah awak rasa awak boleh buat coding tak untuk kaedah ni? Boleh tak awak rasa lah? Saya rasa macam boleh. Sebab saya ada jumpa satu coding ni tapi saya tak sure lah nanti bila saya buat tu dapat ke tak. Tapi saya rasa macam boleh. Kan sebab just takrifkan je. Tapi tak apa, nanti saya ingat lah mungkin minggu depan mungkin saya boleh ajar semua orang cara nak guna Python. Okay, saya ingat saya cadangkan sebab tak pernah belajar. Pernah belajar ke Python semua? Tak pernah Doktor antara sebab saya tengok silakan. Saya tengok banyak guna MATLAB. Antara Python dengan MATLAB macam ada satu yang lagi okey. Okay. So saya personally saya suka MATLAB lah. Okay. MATLAB saya personally suka MATLAB sebabnya dia punya indeks dia start daripada 1. Salah satu sebab lah. Macam kita belajar C++, indeks dia kalau array vektor tu start daripada kosong. Tapi MATLAB start daripada 1. Jadi senang saya nak kira. Tapi sebenarnya itu just a matter of personal preference je. Satu lagi saya ingat MATLAB ni dia punya dia lagi mudah sebenarnya saya ingat dari segi katalah kita ada matrix, kita nak extract point, nak tambah point, nak besarkan kita punya matrix. Dia lagi mudah kalau guna MATLAB lah. Cumanya saya fikir Python ni dia ada banyak kelebihan dia lah, walaupun mungkin dari segi matematik punya notation, dari segi matematik punya use dia mungkin kurang sikit. Tapi saya ingat maksud saya dari segi kita sebagai orang yang belajar matematik dan kita nak gunakan dalam matrix contohnya, dia mungkin Python ni dia lemah sikit lah. Tapi dari segi advantage ni adalah Python ni dia salah satunya dia free. MATLAB saya ingat saya pernah tengok, saya ingat dalam yang paling basic pun 3-4 ribu. Tu yang paling basic. Kemudian nak tambah-tambah lagi yang lain tu, kalau boleh sampai 10 ribu saya ada kot. Harga dia ke? Harga license dia. Wow, mahalnya. Tapi MATLAB kalau sebenarnya saya tak ada masalah awak nak belajar MATLAB ke, tapi MATLAB ni ada yang open source, awak boleh tengok. So, boleh nampak skrin saya. Nampak. Okay. Nama dia Octave. Okay. Dia macam MATLAB jugalah. Even dia guna extension yang sama. So awak boleh gunalah. Memang notation yang sama. Kan? Jadi kalau awak ada code MATLAB, awak run dalam Octave, dia boleh run. So ni dapat plot macam ni lah. Okay. Ni pun simple plot je kan, sin x je. Okay. Tapi saya ingat sebagai pensyarah lah, kan saya ada sikit exposure kan. Jadinya saya nampak lah demand sekarang ni lebih kepada Python. Okay. Tapi sebenarnya jadinya pelajar saya yang kajian ilmiah sebelum ni pun saya suruh dia pakai Python. Pelajar master, saya ada ajar master sebelum ni. Sekarang ni saya tak ajar, tapi sebelum ni saya minta juga dia belajar Python. Jadinya bila awak minta kerja ke kan, tak kisahlah kalau awak nak kerja sendiri kan, tapi at least kalau dalam CV awak tu awak boleh tulis kan, awak tahu C++, awak tahu R kan, awak pernah belajar R kan? Pernah. R, Python kan. Python ni dipanggil multi-purpose language. Sebabnya kalau awak tengok kat Python ni banyak digunakan dalam sekarang ni dalam data science lah, orang kata machine learning lah, apa semua banyak gunakan Python. Bukanlah kata dia bagus sangat, memanglah dia bagus kan, tapi nak katanya sebab dia ni mudah. Bila mudah, banyak orang explore. Bila banyak orang explore, banyaklah package-package yang orang develop. Dan kebetulan Python ni free. So memang ramai yang guna. Kenapa awak tak ambil? Macam tu lah kan? Okay.
Okay, jadinya saya cadangkanlah gunakan Python. Tapi nak guna MATLAB ni sebenarnya tak ada masalah pun. Even awak boleh belajar sendiri pun sebab awak dah belajar 11. Python, sorry. Awak dah belajar 11, awak boleh bayangkan macam mana awak susahnya awak nak declare pun boleh ubah. Int, double, array semua tu kan. Tapi awak tengok kalau kat sini MATLAB dan Python sama je. Awak tulis macam ni je, X, Y, plot. Awak boleh bayangkan awak tak perlu pun nak takrifkan apa semua. Betapa mudahnya. Jadinya dengan kata lain, awak boleh belajar bila masa kalau awak nak. Okay. Jadinya that's why saya kata saya rasa gunakan Python. Okay. Even Python pun banyak hackers pun guna banyak hackers pun banyak yang gunakan Python. Gitulah. Okay, doktor. Adiba tadi ada macam nak cakap apa tadi? Tak ada doktor, tadi cuma cakap apa yang tadi? Ada yang doktor tanya soalan. Python, doktor tanya. Tak belajar lagi. Itu je. Oh, okey. Okay, nanti saya akan emailkan macam mana sebenarnya Python kalau nak install. Okay, sebab sekarang pelajar kalkulus saya pun saya suruh dia orang install Python. Saya ajar kalkulus 2 sekarang, pelajar tahun 1. So kalau awak nak install Python, saya tulis sekejap lah, alang-alang dah cakap kan kat sini. Okay, kalau awak install Python, awak boleh install je Python. Install Python. Dia ada version 2 dengan version 3. So ambil yang version 3. Okay. Kemudian dah install Python, awak install saya rasa matplotlib. Matplot library. Okay, ni untuk plotting. Untuk plot graph. Kemudian satu lagi, ada lagi 2 kot. Install NumPy. NUMPY. Ni untuk matrix. Untuk matrix vektor lah. Sebab Python ni bukan hanya orang matematik yang guna. Kan orang boleh buat website pun guna Python. Boleh hacking pun guna Python. Jadinya setiap tujuan-tujuan ini mempunyai package khas. Contohnya kalau matematik, package NumPy ni lah. Okay, senangnya satu baris ni sebenarnya nak install dia ni. Kalau tahu. Kemudian satu lagi saya ingat SciPy kot. SciPy ni, saya rasa SciPy dulu kot baru NumPy. Doktor, yang ni package dalam Python ke apa? Benda yang berbeza? Dia benda yang digunakan dalam Python. Tapi dia bukan, originally dia bukan sebahagian daripada Python. Maksudnya, saya cakap Python yang asas tak ada benda-benda ni. Sebab awak boleh bayangkan, kalau machine learning dia ada kegunaan dia. Contohnya kalau orang yang buat website, dia akan guna macam Django apa semua tu. Benda-benda ni semua ni memang kompatibel dengan Python dan dia develop dalam Python. Cuma Python yang asas tak ada benda ni. Okay. Tapi yang paling senang, awak tak perlu kisah pasal benda ni, awak install apa yang dinamakan sebagai Jupyter. Okay. Jupyter, awak type je Jupyter, Python Jupyter ke. Sorry, bukan Jupyter. Sorry, saya tersilap. Bukan Jupyter. Jupyter ni salah satu daripada IDE untuk Python. Awak install apa yang dipanggil sebagai Anaconda. Okay. So awak type je. Boleh nampak skrin saya. Anaconda, Anaconda, Python. Python ada Anaconda, ada Spider, ada semua ada. Okay, awak pergi kat sini. Dia akan install semua benda tu. Yang saya sebut tadi, Matplot library, NumPy, SciPy. Jadi awak tak perlu kisahlah. Okay, awak pergi kat bawah ni. Awak tengok window. Kalau awak guna Windows, awak guna Mac, pilihlah. Okay, cuma kat sini ada 64 dengan 32 ni. Awak kena tahu dekat awak punya komputer awak tu macam mana. Jadi awak pergi dekat komputer awak. Awak boleh tengok dekat My Computer ataupun This PC. Saya punya This PC kan. Lihat Properties. Awak tengok macam saya ni 64.
kebanyakannya 64 lah. Kebanyakan sekarang, komputer sekarang 64. Tapi kalau guna komputer yang lama, dia adalah kebanyakannya yang lama 32 bit. Tapi kalau awak punya 64, okay, awak kena install yang 64. So ni besar kan, 470 MB ni agak besar. So akan ambil masa yang lama sikit lah. Okay, tapi bila awak dah install, kemudian awak tengok macam saya punya ni kat sini. Saya ada Anaconda. Dalam ni saya ada Jupyter, saya ada Spider. Okay. Spider ni adalah IDE, adalah editor untuk Python. Saya boleh guna untuk benda lain juga. Kalau saya klik, dia akan on lah. Dia akan on. Macam awak guna dulu, awak guna Code Blocks ke, awak gunakan Dev C++ ke. Tapi itu untuk C++. Kalau untuk Python, biasanya gunakan Spider sebagai contoh. Okay. Dia tulis kat sini Spider Python 3.8. So awak boleh run. Terpulang pada awak lah. Let's say awak nak buat X sama dengan 0 hingga 0 hingga 2 pi. Hingga pi. Pi apa? 3.142. Kan? 3.142. Kemudian jarak antara setiap selang adalah 0.1. So saya enter. Line space code. X sama dengan, saya pun lupa, line space 0 hingga 3.142. Kemudian saya nak 50 selang ataupun 50 titik kot saya rasa. Okay. Saya kena import dulu, sorry. Import numpy as np. Okay, kemudian saya buat X sama dengan np. Okay. Okay, so saya tengok sini saya ada X saya, iaitu saya ada array daripada 0 sampai 3.142. Kemudian saya buat Y. Y sama dengan sin X. Okay, so saya, kenapa dia jadi Y sama dengan sin X. Tak jadi pula. Y sama dengan NP sin X. Okay. So saya dah ada Y, array kat sini. Kemudian saya plot. Kan, saya buat plot X, Y. Saya kena import lagi. Import matplotlib kot. PLT. Kemudian saya pun tak ingat sangat. Begitulah, tapi sekejap ya. Kita tengok kat sini. Import matplotlib as, saya kena import. Kemudian saya run. Tak keluar pula. Plot saya. Okay. So keluar plot saya macam ni. Okay. Jadinya apa yang saya nak kata, bila awak dah install awak dah install Anaconda tu, dia akan ada, mungkin dia akan ada dekat taskbar ke, dekat sini-sini ke, atau mungkin ada dekat awak punya start ni. Okay. Kemudian awak boleh terus buka, mana tadi Anaconda ni, buka Spider ni, dan akan keluar benda ni. Awak boleh terus buat coding kat sini. Okay, coding kat sini, ataupun kalau tak nak buat coding, nak guna kat sini pun boleh. Dia tak macam C++. Kalau awak coding, kemudian awak run, habis. Kalau sini awak coding, awak run, kemudian awak boleh still interact dengan coding awak tu dekat konsol ni. Okay. So ni yang saya nak awak tahulah dalam sambil awak buat kajian ilmiah ni, awak tahu buat benda ni. Nilai tambah lah pada awak semua. Okay, jadi kau boleh try install ni. Saya fikir mungkin minggu depan kita boleh, kalau free lah. Okay. Minggu depan ke, atau mungkin minggu seterusnya ke, boleh jumpa. Kita just try beberapa soalan yang mudah. Saya boleh try install dulu. Okay. Panjang ni. So, yang dah, Aisyah ada lagi? Tak ada. Dah. Okay. Tak ada. So, siapa? Sekarang Afiq ke? Ya, Doktor. Ada
ada macam kalau macam ada bising dikit. Ah, Bising banyak. ada noise. Boleh kot. So, saya punya progres doktor macam kurang juga itu progres saya. Apa doktor? Apa? Macam mana? Saya punya progres doktor, saya just fahamkan artikel lah. Saya just fahamkan artikel yang saya ada tunjuk doktor. Dan saya paham juga ada artikel nih. Lepas itu saya ada beberapa soalan. Tak clear sangat lah. Untuk yang artikel ni, artikel 1 ni, cuma saya ada buatnya doktor. Saya paham sampai yang ni. Siap. Saya belum share screen, minta maaf doktor. Sebab sangkut awak ni, awak punya suara. Sebab internet lemah kan? Terus. Hello. Duh. Doktor. Tak dengar dah Afiq. Afiq? Ada ke? Telefon gini Afiq. Afiq? Senyap lah ke? Lepas Afiq, awak tolong mesej saya lah. Boleh? Yang lain ada? Syafiqah? Ada doktor. Syafiqah tolong Syafiqah boleh sambung lah. Okay. Afiq tolong mesej saya lah. So, email pun tak apa. Okey doktor. Minta maaf doktor. Okey. Tak apa. Doktor dengar kan? Dengar. Share. Okey. Tak nampak. Okey, dah nampak dah. Macam pelan sikit lah Syafiqah suara awak. Oh ya ke? Ni dengar tak doktor? Dengar. Awak dah mula ke, Syafiqah? Awak tak dengar pun? Awak mute kot? Saya tak dengar apa-apa pun, Syafiqah.
Yang lain dengar ke Syafiqah? Aisyah ke, Adibah ke, boleh dengar ke? Tak dengar. Tak, tak dengar. Ha. Tapi dah WhatsApp Syafiqah dah. Oh, Mungkin okay. tak perasan kot. Cursor dia bergerak kan. Syafiqah tak dengar suara kita ke? Doktor? Syafiqah, kami tak dengar suara awak. Baru dengar. Sekejap. Tadi laptop hang. Kejap Oh, doktor. okey. Okey. Boleh nampak ke doktor? Boleh. Okey. Jadi hari tu saya email doktor suruh cari yang saya dapat 3 benda lah kan. Doktor suruh cari derivation formula semua 1D interpolation tu lah kan. And then dengan cari beza, contoh macam beza cubic interpolation dengan linear interpolation tu, macam apa beza kaedah tu dengan error yang kena cari kan. Maksudnya macam find true error ke approximate error macam tu. Kan doktor? Okay, so saya ada tengok sikit contoh macam ni yang derivation untuk cubic interpolation. So macam ni lah. Saya ada tengok dan saya faham tapi macam mana tak terang lah. Tapi macam ni lah, mulakan dengan third degree polynomial, lepas tu cari derivatif dia. Lepas tu kalau macam ni cari gantikan, andaikan x tu sama dengan kosong dengan x tu sama dengan 1, masukkan dalam fx and then kita akan dapat d. Kalau x sama dengan 1, kita akan dapat a tambah b tambah c tambah d. And then kalau dalam derivatif tu pula kita akan dapat c je. Kalau x sama dengan 1 dalam derivatif dia pula adalah 3a tambah 2b tambah c. Gitu kan doktor. Lepas tu so kita tulislah for equation dia macam ni. Buat persamaan serentak macam tu lah, lebih kurang lah kan. Macam Sekejap ya. Jadi dalam ni F kalau baris yang F kosong, F1, F prime kosong dengan F prime 1 tu nilai itu bergantung lah kan. Bergantung pada fungsi FF tu, Fx kan. Maksudnya kalau kita ada nilai-nilai ni kita boleh membentuk Fx yang kat atas tu. Jadi kita akan dapat A, B, C, D. Kemudian kita dapat satu persamaan polinomial kuasa 3 yang lengkap lah. Dan baru kita boleh gunakan untuk menganggarkan. Yep. Macam tu lah. Lepas tu itu untuk cubic. And then untuk interpolation punya macam ni. So kita tahu linear function dia macam biasalah ax tambah b. Lepas tu kita cari tahu point dia tu, contoh apa-apa point yang diberikan, and then kita gantikan dalam dalam equation yang di atas ni. So jadi lepas tu kita akan ada 2 unknown dengan 2 equation. Lepas tu kita akan selesaikan untuk A dan B. Lepas tu dah selesaikan untuk A dengan B, kita masukkan balik dalam selesaikan B dulu atau A dulu, and then masukkan dalam penyelesaian 3, kita akan dapat penyelesaian macam ni. Lepas tu kita akan dapat A dan B tu apa. Lepas tu kita substitute A dengan B tu dalam equation yang asal tadi. So kita dapatlah penyelesaian ni untuk linear interpolation. Okey, jadinya kat sini linear interpolation ni perlu berapa point? Perlu berapa titik? 2. Kalau yang cubic tadi perlu berapa titik? Maksud doktor titik tu macam mana tu? Ataupun dia perlu berapa nilai? Kalau macam ni dia perlukan 4 nilai lah kan. F0, F1, F prime kosong, F prime 1. Jadi 2 titik, setiap titik tu ada 2 nilai lah kan. Titik 2 nilai, betul. Okay.
Tak apa. Okay. Lepas tu okay, saya habiskan dulu slide nilai. Lepas tu ini kalau yang macam advantage lah, maksudnya macam apa beza ini untuk Newton dengan Lagrange punya beza dia dengan yang lain. So dia kata yang saya dapat lah, yang saya jumpa, tapi kan doktor yang saya jumpa ni dia bukan macam resource yang tepat. Dia hanya macam penyelesaian orang rasa macam bagi pendapat something macam tu, boleh ke dia terima pakai? Sekejap, awak cerita tadi pasal linear dan cubic kan? Yeah. Sekarang ni awak cerita pasal Newton population dengan Lagrange. Jadinya dekat mana formula untuk Newton dan Lagrange ni? Itulah. Newton je saya tak ada, tapi Lagrange dekat tempat lain, dekat sebab saya punya slide hari ni berterabur sikit lah doktor, sorry Saya nak tanya sekejap. Newton dengan Lagrange ni dah belajar dalam kaedah berangka ke? Ya. Dah belajar dalam kaedah berangka? Ada. Lagrange ada, Newton je saya ingat lupa. Asalnya ada tak saya? Okay. Awak kena tulislah formula untuk Newton. Kan dalam ni awak ada linear, cubic sahaja yang awak tunjukkan. Bagaimana pula dengan kuadratik? Kan? Kuadratik in between kan? Cubic dengan linear kan? Ada kuadratik, so tertinggal kuadratik. Dan kalau awak nak cerita Newton, ada. Saya boleh tunjuk sebenarnya, tapi dia dekat tempat lain. Okay, Newton dengan Lagrange ni pun kena ada dia punya formula juga kan? Ya. Kemudian apa lagi? Awak tunjukkan contohnya apa lagi kaedah interpolation satu di spline contohnya. Macam mana? Kuadratik kan. Sebenarnya kalau awak nak tunjuk kata dalam awak punya thesis kan. Kita tunjuk ke doktor. Sebab kaedah cubic, kaedah linear tu takut diorang tak nak terima. Yang dah pernah belajar bagi diorang mudah sangat gitu. Mungkin tak nak terima, macam spline tak pernah belajar. Kan? Betul tak? Newton pernah belajar ke? Itulah saya tengok sangat. Tapi mungkin tak pernah kot. Saya rasa takut, tapi kena check balik lah doktor. Kalau tengok juga contoh macam spline kan ada dalam Wikipedia pun ada kan spline interpolation dia tunjukkan macam ni dia derive apa semua. Mungkin awak boleh try tengok. Kan spline. Okay. Lepas tu doktor, saya ada soalan kan. Kalau spline tu saya tengok ada cubic spline lah, quadratic spline. Dia berbeza juga ke doktor? Dia berbeza lah. So nak ke macam saya cuba tengok belah bahagian tu ke? Boleh awak tengok. Sebab macam doktor kata kan quadratic, linear dengan cubic macam dah biasa macam sebenarnya kan. Sebab spline ni macam ekstra kepada benda-benda ni. Jadinya that's why awak ada cubic spline. Kenapa ada spline tu? Dia adalah hujah dia. Kenapa perlu? Jadinya benda tu yang awak kena keutarakan dalam awak punya kajian ni supaya orang tahu, okey gini kan. Sebab kalau tak ada spline mungkin dia akan saya bila tak ada yang spline ni pada titik hujung sebab ada kira tekanan dia akan mencapah gitu. That's why dia gunakan spline. Saya tak ingat sangatlah tapi saya ingat macam itulah. Ada hujah dia kenapa dia gunakan spline. So kalau tengok spline tu kita kena bagi tahulah kenapa ada spline dengan kenapa tak ada spline tu kan. Macam cubic integration je, tapi ada yang cubic spline integration. Dia nak cakap benda tu kenapa. Dia ada cubic Hermite spline. Okay, jadi itu yang saya nak awak tengok tu. Kan, tunjukkan macam mana, fahamkan macam mana dan kau boleh tunjukkan macam mana dia derive benda tu.
Lepas tu kan doktor, kalau macam doktor kata macam apa beza dia tu kan, maksudnya beza dari segi contoh ke, dia punya penerangan ke, sebab ke? Kalau awak tengok, saya tak pastilah slide awak tadi ke tak. Sebenarnya bila nak tunjukkan perbezaan, dia paling baik sekali saya rasa adalah awak plot. Plot setelah daripada 0 sampai 10, awak ada beberapa titik contohlah kan. Awak boleh tunjukkan perbezaan guna linear macam mana, graf linear macam mana. Given ada beberapa point, linear macam ni. Spline dia akan bagi macam ni. So mana lagi nampak menyerupai bentuk data tu. Saya tengok contohnya cubic. Kalau saya try tengok interpolation macam dalam graf awak tadi kan, saya ingat awak ditunjukkan tadi cubic. Sekejap ya, tengok sekejap. Tak ada pula kat sini contohnya. Okay, tapi basically kita nak plot lah, plot supaya kita boleh bezakan. Sebenarnya sama itu ialah kita boleh kira error juga kan. Error senang je, kira je lah. Setiap perbezaan tu absolute value ke macam tadi, siapa tadi? Adibah tadi kan. Adibah. Untuk setiap titik tu kita kira distance antara jarak titik tu dengan titik yang sebenar. Kemudian kita titik yang lain pula. Jadi kita tengok summation of the error. Contohlah, tu salah satu contoh. Okay. Jadi maksudnya kat sini banyak jugalah pembacaan yang awak kena buat berkaitan dengan interpolation tu sendiri kan. Daripada derivation, bagaimana dia apply, bagaimana dia tentukan which method yang paling bagus. So macam memang kena tahu untuk semua lah kan doktor? Possible kan, sebab interpolation ni okay tak adalah benda yang terlampau baru kan, betul tak? Kan dah pernah belajar kan. Jadinya cuma kita nak pergi extension tu. Lepas tu doktor, saya ada jumpa yang error tu dia dalam buku. Sekejap saya tunjuk ni. Nampak dah doktor? Tak keluar lagi. Okey. Nampak dah doktor? Okey. Contoh macam ni kan, error. Yang ni lah. Tapi yang ni macam korang buat hari ni pun macam susah sangat je. Saya tak pernah belajar lah error untuk yang macam ni saya rasa. Lepas tu tiba ada dia gunakan Taylor series punya step pertama macam ni. Ni bukan kot saya rasa. Bukan kan doktor? Sebab Bukan ni macam dah lain. Bukan ni. Sekejap. Saya rasa macam bukan. Sorry. Sekejap sebenarnya version. Tapi kenapa dia still kata macam error? Bukan kot saya rasa. Bukan kan doktor? Bukan. Okey. Kalau macam tu ada satu lagi ni saya jumpa dalam tapi buku engineering untuk ni chapter 3 approximation round of errors. Okey.
Macam ni. Saya terus ke dia punya formula. Macam ni. So dia punya error definition dia macam ni lah. True value sama dengan approximation tambah error. Lepas tu tapi juga saya macam kurang faham kenapa dia macam ada banyak sangat yang dia cari macam ni. Yang ni pula ada true fractional relative error. Lepas tu ini dia cari true percentage relative error. Biasa ni tapi macam kalau kita kalau macam kita cari. Ya doktor. Yang ni yang nombor satu tu error biasa. Error maksudnya sisihan antara nilai sebenar dengan nilai anggaran. Yang kedua tu fractional tu iaitu ialah mungkin nilai satu, katalah error dia satu, tapi kita tak dapat nak measure satu tu besar mana. Mungkin jadi kalau satu untuk 1 kilometer besar, kalau satu untuk 1 cm kecil. Jadi dia buat fraction. Dia buat fraction, jadi kita dapat idea lah, oh error ni adalah 0.1 daripada adalah nilai 0.1 daripada nilai sebenar. So mungkin kecil. 100 ni dia punya percentage dia. Dalam 100 kan. Tapi ni error dalam makna yang umum sebenarnya ni. Kan? Of course lah true value sama dengan approximation plus error. Tapi maksud saya adalah awak cari error tu dalam yang berkaitan dengan kaedah interpolation. Kalau awak cari bahan interpolation tu, mungkin awak akan terjumpa pasal berkaitan dengan error. Jadinya benda tu yang saya nak tahu. Okay. So memang nama dia okay. Ni yang error ni yang kalau kita belajar dalam kaedah berangka dulu betul doktor? Kaedah berangka ke apa-apa kaedah itu yang tu kan yang akhir tu yang bila masa kita nak stop itulah error tu kan, tu maksud error. Itu salah satulah. Tapi yang ni ni adalah umum, tapi saya nak yang dalam interpolation punya macam mana dia implement. Okay. Contohnya macam ni, bila saya kata bila kita kata kaedah spline ataupun kaedah cubic better daripada kaedah linear, apa hujah kita? Apa hujah kita? Mungkin salah satu hujah kita adalah error dia lebih kecil. Jadi macam mana? Macam mana error tu macam mana contoh error tu dikira? Saya nak boleh awak cari yang tu. Tapi maksud saya bila awak baca interpolation tu mungkin awak akan jumpa lah nanti. Okay. Saya ada juga cari banyak cari. Tapi yang ni macam ni lah. Tapi ni macam saya tengok tu cubic spline, so saya masa saya nampak rasanya dia ada error dia kan? Dalam table tu, table 1. Macam ni dia selalu ada kata ni. Macam ni dia kira error dia. Kira dah siap ini. Mana formula dia? So daripada sini saya boleh tengok. Banyak. Tapi dia tak ada. Saya tak tengok formula dia. Cari dulu lah, nanti dah jumpa kita saya. Okay. Tengok maksudnya ni bila awak Google error, dia akan keluar berbagai jenis error. Jadinya awak kena Google error, interpolation error ke, ataupun awak cari spline ke. Sebabnya bila kaedah yang spline ke kaedah cubic ke, dia akan bincang, saya rasa setengahnya dia akan bincangkan pasal error ni. Kenapa wujudnya diorang ni, kaedah-kaedah ni. Sebabnya kaedah-kaedah ni mempunyai error yang lebih kecil berbanding kaedah linear ke kuadratik sebagai contoh kan. Jadinya kalau awak Google error saja awak akan dapat umum. Tapi kalau awak Google interpolation mungkin awak akan dapat apa yang awak nak. Saya cuba cari lagi. Okey. Tapi yelah itu sambil-sambil lah. Tapi yang paling penting awak kena fahamkan dulu pasal macam tadi kan, tadi awak ada tunjukkan tadi yang apa? Newton Lagrange. Mana tadi Tengok jap, boleh tak? Yang mana doktor? Yang slide tadi ke? One of the PDF file tadi. PDF ada. Sekejap. Yang ni. Ni kan? Ni yang saya nak tunjukkan doktor tadi.
Okay, macam ni. Untuk first order, second order, third order. Awak kena fahamkan macam ni dia dapat benda ni. Kan, dapatkan. Okay, nanti kalau dah belajar Python, kita boleh buat formula ni, dia boleh terus masuk, boleh terus calculate sendiri untuk kita. Okay? Tapi, okay. Kan, Lagrange, ada Newton, ada Hermite. Mana yang mana yang awak boleh lah, mana yang awak boleh dulu. Spline, nak tengok juga ke Dr. Cubic spline. Tengok spline dulu. Okay. Ke tengok spline integration je. Tengok spline dulu. Kenapa perlu ada spline tu? Okay. Terima kasih Doktor. Okay, yang lain ada ke? Ada apa-apa ke? Doktor, yang tadi yang kena download Python tu kan? Semua ya Doktor? Semua download. Semua orang. Okay. Tapi yang macam siapa Afiq boleh juga go, saya rasa boleh juga. Kan, kaedah saya terfikir kalau kaedah ADM boleh kot download je Python tu dulu. Apa ada masalah bagi tahu saya lah. Okey doktor. Okey. Okey. Elaine, tak ada apa-apa Kalau ada apa-apa just bagi tahu saya. Okey, terima kasih banyak dan itulah. Okey. Jumpa lagi lah. Okey, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih Doktor. Minta maaf tak dapat. Tak apa. Tadi yang tadi siapa tadi? Afiq kan? Bukan Afiq kot kan? Tolong Ya doktor, saya doktor. Nanti saya email doktor. Okey. Nanti saya akan download ni, saya akan share dekat saya akan letak kat YouTube rakaman ni. Nanti saya share dia punya link.